Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-145 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana dalam program Hamba Ilahi ini kita akan membaca berkongsi daripada catatan kitab Al-Adhkar Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga ada amalan yang kita perolehi, ada sesuatu ibrah dan pengajaran yang kita dapat daripada perkongsian ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, Ninda Anis, Ummi Zaihadi, Galik Spirit, Wan Normah, Bunga Lawang, Rodita binti Uthman, Wan Nasrah, Wan Ismail, Samsarina Saifuddin, Siha Cika, Iza Salih, Hasiyah Nun, Hardi Suhaimi, Wan Muhammad Aswad, Yaya Lia, Rozana Aziz, Faridah Manaf, Kamiza Muhammad Amil, Salina Muhammad Noor, kemudian Habibah Abdul Aziz, Galik Spirit, Laila Khalid, Ayahman, Nurani Ahmad, Zainur Rafa, Nurazia Mukhtar, Abdullah Kamaruz Zaman, Rohida Abdul Rahman, Zahini Wahid, kemudian Rokiah Mustafa, Nurahim Sharif, Hasliza Abdul Rahman, Ruziah Ma'aruf, Siti Jamilah Ahmad Isa, Fauziah Muhammad Din, Bunga Lawang, Nurul Hidayat, Sharifah Salwa, Syekh Sahab, Azimah, Zainun Haji Ramlan, Rahayu, Nur Azlina, Muslimah Mahmud, Salabiyah Sa'ad, Marlina Johari, Zulkifli Mahadi, Nur Azami Rahmat dan juga M. Nasir Harun serta Kamaria Harun Dekma. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang melapangkan masa dan bersama pada waktu petang ini. Mohon maaf hari ini dan semalam kita tak dapat berkongsi ilmu pada program Hayati Quran dan juga Sejarah Mekah. InsyaAllah kita berharap kita dapat memulakannya semula esok insyaAllah. Pada siri yang ke-145 pada hari ini, kita nak sambung daripada muka surat yang ke-192. Mohon sahabat-sahabat catat, muka surat 192, riwayat yang ke-265. Muka surat 192, riwayat yang ke-265. Masih lagi berada pada tajuk, pada bab zikir dan doa sebelum daripada tidur. Sebelum daripada tidur. Lalu kita berada pada muka surat 192, riwayat yang ke-265. Namun sebelum daripada itu, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semalam kita telah belajar 3 doa semalam. Satu doa yang panjang. Kemudian kita telah belajar doa yang telah kita baca pada riwayat 217. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bikalimatika tammah min syarri ma anta akhidhum binasiyatih. Allahumma
anta takshiful maghrama wal ma'tham, Allahumma la yuhzamu junduk wala yukhlafu wa'duk wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd subhanak wa bihamdik. Ini doa yang kita telah belajar semalam, disusuli dengan satu doa yang menarik mengajar kepada kita erti bersyukur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalah wala mu'wi. Lalu ini dua doa yang kita telah baca semalam. Hari ini kita nak sambung daripada riwayat 265. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawayna bil isnadil hasan fi sunani Abi Dawud an Abil Azhar wa yuqal Abu Zuhair Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhum. Apakah terjemahannya? Maka di sini kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan dengan sanad yang dinilai hasan, di mana? Di dalam Sunan Abu Dawud. Lalu Sunan Abu Dawud, di sini kata Imam Ibnu Hajar, begitu juga riwayat 265 ini ada di dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Lalu ada dalam Mustadrak Imam Hakim. Lalu boleh catat di situ riwayat ini ada juga dalam Mustadrak Imam Hakim. Daripada siapa? Daripada perawi yang bernama Abul Azhar. Dan disebutkan juga namanya, kunyahnya sebagai Abu Zuhair. Lalu di sini ada dua. Satu mengatakan namanya Abul Azhar, pandangan yang kedua mengatakan namanya adalah Abu Zuhair. Maka Abu Azhar ataupun Abu Zuhair disebutkan di sini oleh Ibnu Abdul Bar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli, namanya adalah sebagai anak dikenali sebagai Abul Azhar bin Shurahbil. Dikenali sebagai Abul Azhar bin Shurahbil. Lalu beliau, sahabat ini, ada meriwayatkan daripada Nabi SAW dua hadis. Satu yang sedang kita baca, yang kita akan lihat sebentar lagi, dan satu lagi hadis berkenaan tentang ucapan amin pada surah Al-Fatihah. Lalu sebahagian ulama berpandangan lahu hadisain, beliau ada meriwayatkan daripada Nabi SAW dua hadis. Satu yang kejap lagi kita akan baca, dan hadis yang kedua pada riwayat berkenaan amin. Dan ada pandangan mengatakan waqila anna lahu hadisan salisa, beliau ada riwayat yang ketiga. Lalu daripada Abul Azhar ataupun Abu Zuhair Ibnu Shurahbil Al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau bahawa apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tidur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring pada malam hari, maka baginda akan membaca doa yang berikut. Apakah doa dia? Jom sama-sama kita baca. Bismillah wada'tu jambi Allahumma firli zambi wa akhsi syaitani wa fukka rihani wa ja'alni fin nadi al-a'la. Lagi sekali. Bismillah wada'tu jambi Allahumma firli zambi wa akhsi syaitani wa fukka rihani wa ja'alni fi an-nadiyil a'la. Apakah terjemahannya? Jom kita lihat terjemahannya. Maka perkataan yang pertama adalah bismillah. Terjemahannya adalah dengan nama Allah. Wada'tu, aku meletakkan. Jambi diterjemahkan di sini sebagai punggung, tetapi terjemah itu kurang tepat. Sebentar, saya mohon sahabat-sahabat untuk ambil pen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Lalu pen saya pun okey, nanti saya akan catat kemudian. Lalu perkataan jam. Apakah maksud perkataan jam? Jam maksudnya pada waktu itu adalah bahagian sisi. Bahagian sisi. Sebentar kita tengok satu lagi terjemahan yang pada doa sebelum ini. Okey. Lalu perkataan jam dah pernah ada pada riwayat 254. Riwayat 254 namun diterjemahkan di situ sebagai badan. Masih lagi betul. Tetapi al-jam maksudnya bahagian sisi. Al-janib bahagian sisi. Sebab baginda Nabi SAW selalu tidur pada bahagian lambung kanan, sisi kanan badan mulia baginda Nabi SAW. Lalu di sini diterjemahkan sebagai punggung, maka ini kurang tepat. Maka mohon ambil pen dan gariskan. Terjemahkan sebagai sisi. Bismillah, dengan nama Allah. Wada'tu, aku meletakkan jambi, bahagian sisi badanku. Aku meletakkan bahagian sisi badanku. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah zambi, dosa-dosaku. Kerana sekarang ini kita nak tidur. Bukanlah bererti ketika mana kita tidur, kita buat dosa, tidak. Namun maksud daripada permintaan pengampunan pada doa sebelum tidur ini, kerana waktu kita tak tidur, waktu kita celik, waktu kita terjaga, waktu kita bangun, berapa banyak pada waktu itu dosa yang kita mungkin buat. Perkara yang Allah tak suka yang mungkin kita buat. Sebab itu untuk tempoh yang kita telah berjaga, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ampunilah akan dosaku. Yang ketiga, wa akhsi syaitani, dan ya Allah, celakakanlah. Akhsi memberi makna jauhkanlah. Sebab itu disebutkan di sini apa perkataan akhsi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Perkataan aksid ai utrudhu, jauhkanlah, dan diterjemahkan di sini sebagai celakakanlah. Lalu firman Allah, Nabi membaca pada doa ini, aksid, celakakanlah, bahkan memberi makna jauhkanlah. Siapa? Syaitani, para syaitan. Binasakanlah mereka, celakakanlah mereka, jauhkanlah mereka daripadaku, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah maksud celakakan dan jauhkan? Kata Imam Turbashti rahimahullahu ta'ala, ya Allah, matrudan anni, jauhkanlah mereka daripadaku. Mardudan an ighwa'i, kembalikanlah pada waktu itu bisikan-bisikan yang mereka letakkan kepadaku. Itu maksud jauhkan, celakakan. Maksudnya jauhkan daripadaku, ya Allah, jauhkan daripada membisik perkara-perkara yang menyesatkan kepadaku. Perkataan yang ketiga, doa yang seterusnya, dengan nama Allah aku meletakkan bahagian sisi tubuh badanku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, jauhkanlah ataupun celakakanlah syaitan daripadaku. Seterusnya, doa yang seterusnya, wafukka rihani. Apakah terjemahan wafukka rihani? Ya Allah, wafukka, tunaikanlah. Rihani di sini diterjemahkan sebagai hutang. Tetapi apakah maksud asal daripada rihan? Maka di sini disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Warrihan, ianya adalah plural kepada perkataan rahan, memberi makna wa huwa ma yudau wathiqah fid dain. Dimaksudkan dengan rahan adalah sesuatu yang dicagarkan ketika mana kita ambil hutang. Contoh, kita nak berhutang dengan pada waktu itu seseorang, maka pada waktu itu dia risau kita tak bayar balik, maka kita pun cagarkan contohnya tanah, kalaulah jumlah hutang itu besar. Kita cagarkan contohnya emas, kalaulah contohnya jumlah itu jumlah yang kecil. Ataupun kita cagarkan apa-apa. Ada orang yang pinjam-meminjam sesama kawan, dicagarkan kereta dia. Lalu cagaran adalah makna asal pada rohan, yang mana rohan dia punya plural jamaknya adalah rihan. Dan di sini apakah yang dimaksudkan dengan rohan di sini? Wafukka, ya Allah, tunaikanlah.
Fuka maksud asalnya adalah buka. Ya Allah, bukalah pada waktu itu cagaran-cagaranku. Maka sebenarnya di sini ada beberapa maksud. Maksud yang pertama, wa fukka rihani, pada waktu itu adalah ya Allah, bebaskanlah aku daripada hutang. Seperti mana yang kita nampak terjemahan di sini. Bebaskanlah, bukakanlah, tunaikanlah hutang-hutangku. Maka itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata para ulama hadis daripada doa Nabi, wa fukka rihani. Rihan diambil dengan terjemahan hak. Hak kita kepada makhluk dan hak kita kepada Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, tunaikanlah, bebaskanlah aku daripada tanggungjawab hak-hak makhluk dan juga hak kepadamu. Kita tak ada apa-apa hutang dengan makhluk dan juga hutang dengan Allah daripada sudut hak dan juga tanggungjawab yang sepatutnya kita tunaikan. Itu adalah makna yang kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Makna yang ketiga, apakah maksud wa fukka rihani? Ya Allah, bebaskanlah aku daripada beban. Diterjemahkan sebagai beban. Ya Allah, bebaskanlah aku daripada beban. Bebanan apa? Iaitu bebanan dosa dengan engkau mengampunkan daku. Itu makna yang ketiga. Wa minadz-dzunubi bil afwi. Ya Allah, bebaskanlah aku daripada bebanan-bebanan, dalam kurungan bebanan dosa. Bagaimana nak bebas dengan bebanan dosa, daripada bebanan dosa? Dengan pengampunan daripada Allah. Itu makna yang ketiga. Wa fukka rihani. Makna yang pertama, bebas daripada hutang. Makna yang ketiga, bebas daripada ada hutang dengan hak makhluk dan hak Allah. Yang ketiga, bebas daripada bebanan dosa dengan pengampunan daripada Allah. Makna yang keempat, kata para ulama hadis, wa fukka rihani, memberi makna, ya Allah, bebaskanlah aku daripada bebanan taklif dengan aku melakukan perintah tersebut. Ai khalisha min thiqlit takalif bitawfiq lil ityani biha. Ya Allah, bebaskanlah aku daripada bebanan-bebanan taklif, tanggungjawab. Bagaimana? Dengan berikan aku petunjuk untuk melakukan perintahmu. Berikan aku taufik untuk meninggalkan laranganmu. Maka ini adalah doa yang ketiga, yang mana kita minta pengampunan, kita minta dijauhkan daripada syaitan. Wa fukka rihani, ada 4 maksud daripada doa tersebut. Dan keempat-empatnya betul daripada sudut perkataan bahasa Arab yang digunakan. Kemudian doa yang keempat. Apakah doa yang keempat? Waj'alni fin nadiyil a'la. Dan ya Allah, jadikanlah aku bersama majlis malaikat yang tertinggi. An-nadi memberi makna majlis. An-nadi memberi makna majlis. Orang-orang yang kita bersama dengan. Al-a'la maksudnya tertinggi. Dan Al-A'la di sini ada 2 terjemahan. Satu diterjemahkan sebagai para malaikat. Ya Allah, golongkan aku di kalangan majlis para malaikat. Dan yang kedua Al-A'la, di mana terjemahannya tertinggi, memberi maksud bersama dengan orang-orang yang soleh. Lalu ada 2 terjemahan di situ. Lalu best doa ini, yang mana dalam keadaan kita tidur, kita minta pada waktu itu diampunkan dosa, dijauhkan daripada godaan syaitan, dibebaskan daripada hutang, daripada tanggungjawab yang pada waktu itu hak-hak makhluk dan juga hak Allah, dan juga beberapa makna yang lain. Dan kita minta pada doa ini supaya Allah tempatkan kita bersama dengan para malaikat, dan juga ada juga makna bersama dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Lalu inilah doa yang riwayat yang ke-265 yang mana kita telah baca. Mohon jasa baik sahabat-sahabat yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Saya perasan ada beberapa orang yang baru join. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu ini doa pertama yang kita dah baca hari ini. Apakah dia? Lagi sekali kita baca sama-sama. Bismillah wada'tu jambi Allahumma firli zambi
wa fukka rihani minta maaf, wa aksi syaitani wa fukka rihani wa ja'alna fin nadiyil a'la. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu kata Imam Nawawi, perkataan an-nadi boleh dibaca dengan huruf nun berbaris atas. An-nadi dibaca dengan huruf nun berbaris atas, dal yang berbaris bawah, dan ya dalam bentuk tasydid. An-nadi. An-nadi maksudnya adalah pada waktu itu orang-orang yang duduk pada sesuatu tempat untuk berbincang, untuk bermajlis, dipanggil an-nadi. Okey. Seterusnya, kata Imam Nawawi mengenai penafsiran hadis ini, Imam Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab Al-Khattabi berkata, maksud an-nadi ialah sekelompok orang yang berkumpul dalam satu majlis, sama seperti perkataan an-nadi. An-nadi ataupun an-nadi sama ada selepas nun itu ada alif ataupun selepas nun tak ada alif, memberi makna yang sama. An-nadi dan juga an-nadi maksudnya apa? Maksudnya al-qaumul mujtami'una fi majlis. Bila adanya beberapa orang duduk bercerita, bersembang, orang Arab memanggil sebagai an-nadi ataupun an-nadi. Jamaknya adalah andiyah. Apa yang dimaksudkan dengan lafaz hadis di atas ialah majlis malaikat yang tertinggi. Kemudian kita boleh tambah juga di situ, menurut Ibnu Allan, an-nadi al-a'la juga maksudnya majlis orang-orang yang salih. Riwayat yang ke-266, 267 menceritakan berkenaan tentang bacaan qul ya ayyuhal kafirun. Imam Nawawi membawa satu riwayat yang kuat sanad dia, disusuli dengan satu riwayat yang lemah. Namun riwayat yang lemah itu tidak menjadi masalah kerana adanya sokongan daripada riwayat yang kuat yang mula-mula Imam Nawawi bawakan. Lalu ini amalan yang seterusnya, membaca surah Al-Kafirun sebelum daripada tidur. Mungkin bila kita dah baca pada riwayat yang ke-255 yang mana menceritakan 3 kul dan kita tak nampak di situ qul ya ayyuhal kafirun, mungkin ada yang menyangka membaca qul ya ayyuhal kafirun tidak sunnah. Namun sebenarnya sunnah, namun daripada riwayat yang lain. Inilah dua riwayat yang Imam Nawawi bawakan di sini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, warawaina, dan kami telah riwayatkan fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi, dalam sunan Abi Dawud dan juga sunan At-Tirmizi. Lalu dinukilkan dua kitab di sini. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, riwayat ini ada juga dalam riwayat berikut. Ada dalam riwayat Nasa'i, ada dalam riwayat Ibn Hibban, ada dalam riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan juga ada daripada riwayat Imam Tabrani. Lalu ini adalah kitab-kitab yang lain. Lalu riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi, kemudian tadi Nasa'i, Ibn Hibban dan juga Al-Hakim, perawi dia sama, iaitu daripada Naufal Al-Ashja'i. Cuma hanya Imam Tabrani yang meriwayatkan hadis yang sama matanya tetapi daripada perawi yang berbeza, iaitu Jabalah bin Harithah. Siapakah Jabalah bin Harithah? Adik-beradik dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu riwayat ini ada dalam pelbagai kitab yang lain. Apakah riwayatnya? Naufal Al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Iqra, bacalah kamu qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasy-syirk." Yang mana sabda Nabi SAW kepada Naufal Al-Ashja'i. Kalaulah dalam riwayat Tabrani, Nabi bersabda kepada Jabalah bin Harithah. Sabda Nabi SAW, "Iqra, bacalah kamu qul ya ayyuhal kafirun." Apakah kelebihan dia?
barang siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha, kemudian dia tidur selepas membaca surah tersebut, kelebihan dia adalah fa innaha bara'atun minasyirk, maka sesungguhnya dia akan selamat, akan dibebaskan daripada musyrik, daripada syirik. Kenapa? Sebab ayat-ayat yang ada pada surah itu menggambarkan tauhid kepada Allah, keesaan kepada Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Lalu di situ adanya mengesakan Allah, adanya tauhid akan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amalan yang mana kita baru belajar berkenaan tentang membaca qul ya ayyuhal kafirun. Lalu kalaulah yang belum amal, marilah sama-sama kita mengamalkan. Maka ini adalah riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Mustadrak Hakim, Ibnu Hibban dan juga Imam Tabrani. Riwayat yang ke-267. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Riwayat yang ke-267 pun menceritakan tentang membaca qul ya ayyuhal kafirun. Namun seperti mana yang kita nampak, riwayat ini adalah sedikit lemah. Namun kata para ulama yang mensyarahkan hadis bahawa walaupun riwayat ini lemah, namun ia ada sokongan daripada riwayat 266 yang kita baca sebentar tadi. Dalam Musnad Abu Ya'la Al-Mushili daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala adullukum ala kalimah tunjikum minal isyraki billahi azza wa jalla taqra'un qul ya ayyuhal kafirun inda manamikum. Riwayat daripada Abu Ya'la, kata Imam Hafiz Ibnu Hajar, riwayat ini ada juga dinukilkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah daripada Abdullah bin Abbas, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala mahukah kalian, adullukum, aku tunjukkan kamu, ala kalimah, pada satu kalimah, satu perkataan, tunjikum minal isyraki billah, yang mana boleh menyelamatkan kalian daripada mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, azza, yang maha mulia, wa jalla, dan maha tinggi. Apakah perkara yang bila kita baca pada waktu itu boleh menyelamatkan kita daripada mensyirikkan Allah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqra'un qul ya ayyuhal kafirun inda manamikum. Sabda Nabi, bacalah surah qul ya ayyuhal kafirun ketika mana kamu ingin tidur. Maka ini adalah amalan yang mana kita mesti kena amalkan, sebab mensyirikkan Allah bukanlah sesuatu benda yang kecil. Bahkan seseorang itu bila dia meninggal dunia, kalaulah dia ada dosa besar yang macam mana sekalipun, Allah pada waktu itu boleh ampunkan. Walaupun ketika mana dia hidup, dia tidak sempat bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun dosa syirik Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan bila meninggal dalam keadaan tersebut. Allah tak ampunkan dosa syirik. Selagi mana hidup, Allah ampunkan. Orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, menyembah kepada selain daripada Allah, selagi mana dia hidup, Allah akan ampunkan. Tetapi ini persoalan orang yang meninggal dunia dalam keadaan pada waktu itu mensyirikkan Allah. Maka firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tak akan mengampunkan, memaafkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan mensyirikkan Allah. Lalu antara amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada mensyirikkan Allah adalah membaca surah Al-Kafirun sebelum daripada tidur, pada riwayat Naufal Al-Ashja'i dan juga riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu sebarluaskan, tag orang-orang yang kita kasihi, sahabat dan juga teman-teman kita, kongsikan, sharekan, moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu kita dah belajar dah doa hari ini, bismillah wada'tu jambi, yang mana riwayat 265 tadi. Bismillah wada'tu jambi, Allahumma ghafirli dhanbi
wa akhsi syaitani wa fukka rihani waj'alni fin nadiyil a'la. Kemudian kita dah belajar juga amalan untuk bebas daripada mensyirikkan Allah, riwayat Abdullah bin Abbas dan juga Naufal al-Ashja'i, iaitu melazimi membaca surah Al-Kafirun sebelum daripada tidur. Amalan yang seterusnya, riwayat yang ke-268. Ini antara amalan yang mana jarang diamalkan kerana bacaannya panjang. Maka pada riwayat 268, kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami telah meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud, dan juga dalam sunan At-Tirmizi, dalam sunan Abi Daud dan juga sunan Tirmizi. Kata Imam Ibn Hajar, yang mana ianya diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasai. Apakah riwayatnya? Daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, siapakah Irbad bin Sariyah? Okey, disebutkan di sini Wasariyah, ayah kepada Irbad, adalah yang dikenali sebagai Abu Najih, salah seorang daripada ahli Suffah. Irbad bin Sariyah, beliau adalah anak kepada sahabat ahli Suffah, yang mana orang-orang yang tak ada rumah, yang sentiasa menetap di salah satu sudut Masjid Nabawi yang Nabi khususkan untuk mereka. Lalu Sariyah, ayah kepada Irbad, adalah salah seorang daripada ashabus Suffah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu ini adalah Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau ini antara orang yang awal masuk Islam juga, radhiyallahu taala anhu. Maka daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah-surah Al-Musabbihat sebelum tidur. Apakah surah-surah Al-Musabbihat sebelum tidur? Jom kita lihat nota kaki 108, iaitu surah-surah yang bermula dengan bacaan sabbaha ataupun yusabbihu ataupun sabbihis. Lalu itu dipanggil sebagai musabbihat. Surah-surah yang dimula dengan perkataan seperti sabbaha, seperti yusabbihu ataupun seperti sabbihis. Apakah surah-surah ini? Imam Nasai berkata, surah-surah yang dimaksudkan dengan sabbaha ini, kata Imam Nasai rahimahullahu taala, sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Musabbihat. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Lalu apakah dia? Kata Imam Nasai, wa qala an-Nasai, berkata Imam Nasai, apakah yang dimaksudkan dengan musabbihat? Bahawa ianya adalah 6 surah. Surah Al-Hadid, surah Al-Hadid juz yang ke-27, Suratul Hasyar juz yang ke-28, Surah Al-Hawariyin ataupun dikenali sebagai Suratul Saf, Suratul Saf juz yang ke-28, Suratul Jum'ah juz yang ke-28, Suratul Taghabun juz yang ke-28, dan Sabbihisma Rabbikal A'la. Kata Imam Nasai, inilah yang dimaksudkan pada riwayat ini dengan surah-surah Al-Musabbihat. Nabi membaca surah-surah Al-Musabbihat sebelum daripada tidur, iaitu Suratul Hadid daripada juz yang ke-20, daripada juz yang ke-27, surah Al-Hadid selepas surah Al-Waqi'ah, dan disusuli dengan Suratul Hasyar, dengan Suratul Saf, dengan Suratul Jumu'ah, dengan Suratul Taghabun, dan juga dengan surah Al-A'la. Maka ini adalah surah-surah yang baginda Nabi SAW baca sebelum daripada tidur. Dan kadang-kala tak ramai orang amalkan ini, sebab ianya adalah panjang. Namun daripada riwayat Irbad bin Sariyah, ini adalah antara surah yang Nabi baca sebelum daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Lalu kalau kita mampu, kita buat. Kalau kita tak mampu, maka janganlah ditinggalkan amalan-amalan yang lain, ataupun sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita cuba amalkan surah-surah ini.
Ini kita boleh nampak bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pengurusan masa sebelum daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Riwayat seterusnya ada lagi surah-surah panjang yang Nabi baca sebelum tidur. Riwayat 269. Insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Kita jumpa pada malam ini di platform Telegram melalui perkongsian voice chat kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, lalu jemput kepada sahabat-sahabat untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kepada yang belum, kita ada perkongsian buat masa ini kisah para sahabat di Telegram channel Kuliah Umar Aziz, dan malam ni insya-Allah akan ada perkongsian. Cumanya beberapa hari ni saya mohon maaf tak ada hayati Quran dan juga tidak ada perkongsian sejarah Mekah kerana badan tidak berapa selesa beberapa hari kebelakangan ini. Kerana belah malam tak dapat nak melelapkan mata, tak dapat nak tidur. Moga-moga bermanfaat pertemuan pada petang ini. Kepada yang kali pertama join, jemput juga join program-program yang lain. Hayati Quran jam 8.30 pagi, sejarah Mekah khas untuk musim haji ini pada jam 3.15 dan juga jam 6 petang dengan program Kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dan pada jam 9 malam untuk tempoh beberapa bulan ini sementara PKP masih dilanjutkan, iaitu perkongsian kisah para sahabat. Sementara kita duduk di rumah, sementara saya pun sentiasa berada di rumah, inilah waktu yang kita boleh kongsikan. Nanti bila semua dah kembali normal, mungkin kita dah tak dapat peluang lagi untuk perkongsian-perkongsian seperti ini. Moga-moga kita dapat ambil manfaat dengan peluang yang Allah berikan, dan harap sahabat-sahabat jaga diri, elakkan daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan sakit kepada setiap daripada kita. Kita jumpa malam nanti insya-Allah jam 9 malam. Dan kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, ingin untuk membuat pembelian Kitab Al-Azkar ataupun ada yang ingin menghadiahkan Kitab Al-Azkar kepada sahabat dan teman, maka boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Kalaulah ada yang ingin untuk bersama membuat ibadah korban di Mekah, pun boleh juga tekan link yang ada di ruang komen. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.